Nampak tak? Nampak. Okey. Cikgu dah boleh present ke? Dah boleh. Yelah. Dah. Okey. Soalan nombor 6. Rajah 6.1 menunjukkan seorang lelaki dia terpijak batang paku berkarat dan kakinya berdarah. Soalan dia, berdasarkan rajah 6.1 terangkan mekanisme pertahanan badan terhadap bakteria yang telah masuk melalui luka tersebut. Jawapan saya, ini adalah mekanisme barisan pertahanan kedua yang bertindak terhadap patogen yang dapat melepasi barisan pertahanan pertama. Keadaan ini akan melibatkan proses fagositosis. Fagosit akan tertarik kepada bakteria dan akan menghasilkan enzim hidrolisis bagi mencerna bakteria. Hasil pencernaan akan diserap ke dalam cytoplasma fagosit. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya soalan kedua, maklumat di bawah tertera dalam satu risalah tentang AIDS. Dia kata sindrom kurang daya tahan penyakit AIDS adalah kronik, boleh mengancam nyawa disebabkan oleh virus kurang daya tahan manusia HIV. Dengan memusnahkan sistem keimunan, HIV mengganggu keupayaan badan kita untuk melawan organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, rajah 6.2 menunjukkan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan penagih dadah. Soalan dia, berdasarkan maklumat di atas rajah 6.2 terangkan kesan-kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan dan bagaimana pemindahan HIV berlaku daripada seorang individu kepada individu lain. Okey, jawapan. Okey, soalan ni 10 markah, so kita jawab pun guna jawapan 10 markah lah kan. Kesan-kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan ialah HIV ni akan menyerang limfosit tertentu. Contohnya macam sel T pembantu yang merupakan komponen penting dalam sistem keimunan badan. HIV akan melekat pada reseptor di permukaan sel T pembantu. HIV boleh menyebabkan sistem imunisasi menjadi lemah. Okey, seterusnya apabila virus HIV menjadi aktif, ia akan membiak di dalam sel T pembantu. Virus yang baharu dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa untuk memusnahkan sel T pembantu yang lain. Ketika bilangan sel T menurun, pesakit akan menghidap AIDS pula sepenuhnya. Sistem keimunan pesakit AIDS tidak dapat mengawal pereplikaan virus HIV atau menghalang jangkitan daripada patogen yang lain. Oleh itu, kematian akan berlaku. Itulah kesan-kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan. Okey, yang kedua pula soalan dia tadi, macam mana pemindahan HIV ni berlaku? Okey, pemindahan HIV ini boleh berlaku melalui darah dan susu ibu ataulah macam tu. Penyebaran HIV ini boleh berlaku melalui pemindahan darah atau hasil darah yang tercemar dengan virus HIV. Selain itu, ia juga boleh berlaku melalui penggunaan jarum suntikan yang tercemar dengan darah individu yang telah dijangkiti. Jarum yang telah disuntik oleh individu yang mempunyai HIV apabila disuntik kepada individu normal, darah yang mempunyai HIV yang tercemar tu daripada individu yang mempunyai HIV yang darah yang mempunyai HIV pada individu yang mempunyai HIV akan dipindahkan ke individu normal. Darah yang dijangkiti oleh HIV akan terus masuk ke dalam sistem aliran darah orang yang normal. Macam itulah darah macam mana dia boleh berjangkit melalui suntikan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh next? Okey tak? Boleh. Okey.
Okey, seterusnya soalan B. Rajah 6.3 menunjukkan hubungan antara kadar transpirasi dengan pembukaan dan penutupan stoma dari jam 00.00 hingga jam 12.00. Ini gambar rajah. Berdasarkan soalan dia, berdasarkan rajah 6.3, terangkan perubahan kadar transpirasi dari jam 00.00 hingga jam 12.00. Okey, jawapan dia pada 00.00 hingga 06.00 kadar transpirasi adalah rendah kerana stoma tertutup pada waktu tersebut. Ini kerana keamatan cahaya rendah. Oleh itu, tiada air yang tersejat. Okey, kita tengok pula pada 06.00 hingga 12.00 kadar transpirasi adalah tinggi kerana stoma terbuka pada waktu tersebut. Keamatan cahaya pada waktu tersebut adalah tinggi dan dan air dan menyebabkan air hilang ke persekitaran. Okey? Tengok pula soalan next. Okey. Soalan ni dia kata rajah 1 menunjukkan keratan rentas akar tumbuhan di kotiledon dan 2 tisu vaskular yang terdapat pada akar. Okey. Yang ni kita tengok rajah ni. Yang ni adalah gambar rajah xylem. Yang Q pula phloem. Soalan dia namakan tisu-tisu P dan Q. So kita dah tahu lah P xylem, Q adalah phloem. Okey, seterusnya. Nyatakan satu perbezaan struktur antara P dan Q. P penting dalam pengangkutan air, manakala Q penting dalam pengangkutan bahan organik seperti sukrosa. Ataupun jawapan lain, P terdiri daripada sel mati tanpa nukleus dan sitoplasma, manakala Q terbina daripada sel-sel hidup. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, soalan yang ketiga pula, terangkan fungsi P dalam pengangkutan. Okey, P ni kita tengok, P ni xylem. Okey, P ialah xylem yang berfungsi dalam pengangkutan air dan garam mineral. P mempunyai dinding berlignin untuk menambahkan lekatan molekul air dan membantu air mengalir naik secara tindakan kapilari. Okey, itu fungsi xylem ni dalam pengangkutan. Okey, soalan seterusnya dia tanya rajah 1.2 menunjukkan keratan rentas batang satu tumbuhan terapung yang mempunyai tisu khusus. Okey, dekat sini ada ruang udara. Soalan dia, terangkan bagaimana tisu tersebut membantu tumbuhan terapung untuk hidup di habitatnya. Okey, tisu ini mempunyai banyak ruang udara yang besar bagi memberikan daya apungan untuk membolehkan tumbuhan terapung pada permukaan air. Itu jawapan dia, bagaimana tisu ni boleh terapung dalam air. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan C. Rajah 1.3 menunjukkan pengangkutan ion kalium merentasi membran plasma dalam sel T. Okay, ini rajah dia. Okay, lepas tu racun sianida merencat respirasi sel. Terangkan apa yang berlaku kepada pengangkutan ion kalium jika terdapat racun sianida dalam air tanah. Okey, jawapan dia pengangkutan ion kalium akan terhenti kerana racun sianida ini boleh menyebabkan penghasilan tenaga tidak berlaku. Oleh itu, pengangkutan aktif ni tidak dapat dijalankan. Okey, boleh tak? Laju sangat ke? Laju, tapi okey. Korang nak kita laju ke perlahan ke macam mana? Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Okey, kita tak slow tak laju sangat . Okey.
Okey, seterusnya soalan D. Okey, kita tengok ni. Semasa panas terik, kebanyakan liang stoma pada tumbuhan darat akan tertutup. Terangkan bagaimana sel pengawal berperanan semasa cuaca panas terik tersebut. Okey, jawapan dia, sewaktu panas, sel pengawal menjadi flasid kerana molekul air tersejat ke persekitaran. Oleh itu, stoma ni akan tertutup bagi mengelakkan air di dalam tumbuhan tersejat pada waktu panas. Itu jawapan dia, sewaktu cuaca panas. Okey, boleh kita teruskan? Boleh? Boleh. Okey. Soalan seterusnya, Rajah 4.1 menunjukkan hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. Okey, ni rajah ni. Okey, soalan A, namakan yang berikut salur P dan salur Q. Salur P adalah salur kapilari darah. Manakala salur Q adalah salur kapilari limfa. Okey, seterusnya dia tanya terangkan pembentukan bendalir R. Okey, bendalir R dia terbentuk dengan darah yang mengalir dari arteri ke kapilari mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi. Tekanan ini akan memaksa air dan bahan-bahan yang mempunyai saiz molekul yang kecil, dia akan teruras keluar merentasi dinding kapilari ke ruang antara sel dan akan menghasilkan bendalir R ni. Faham tak macam mana? Mana? Okey, darah yang mengalir dari arteri ke kapilari ni, dia ada tekanan hidrostatik yang tinggi. Lepas tu tekanan hidrostatik yang tinggi tu dia akan paksa air ataupun bahan-bahan yang saiz dia kecil, dia akan keluar merentasi dinding kapilari tu. Ni dia keluar, lepas tu akan terhasil lah bendalir R tu. Dengan cara macam tu lah. Boleh tak? Astagfirullah. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya C. Okey, soalan dia 90% cecair intersis antara sel yang keluar dari darah mesti dikembalikan ke sistem peredaran darah. Lepas tu dia tanya terangkan apa yang terjadi sekiranya cecair intersis ni dia tidak dapat dikembalikan ke salur P. Salur P tu kapilari darah lah. Kalau dia macam kitaran tau. So kalau dia kata soalan dia ni, kalau cecair intersis tu tak dapat dikembalikan salur P, kalau dia tak dapat pergi dekat salur P ni balik, apa yang terjadi? Okey, cecair intersis akan terkumpul di dalam ruang antara sel. Ini akan menyebabkan pembengkakan kaki atau dipanggil odema. Oleh itu, ia akan menyebabkan bahan-bahan kumuh tidak dapat disingkirkan dan akhirnya komposisi darah tidak dapat dibekalkan. Okay. Seterusnya soalan D. Okay. Dia tanya pembedahan koronari atau pintasan jantung boleh mengatasi sakit dada atau angina. Semasa pembedahan, doktor mengambil salur darah daripada kaki, lengan atau dada pesakit sebagai pintasan kepada bahagian arteri koronari yang sempit. Okay, Rajah 4.2 menunjukkan jantung manusia selepas pembedahan pintasan. Okay, ni. Okay, soalan dia berdasarkan pengetahuan biologi anda, terangkan bagaimana salur sempit pada arteri koronari terbentuk. Okay. Salur sempit berlaku apabila saluran darah menjadi keras dan sempit disebabkan oleh plak kolesterol. Sebab itulah, sebab plak kolesterol ni. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan plus. Dia tanya cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pesakit untuk mengurangkan risiko kegagalan jantung. Soalan dia 2 markah je,
bolehlah pilih antara tiga-tiga ni. Yang pertama, mengamalkan makanan seimbang, melakukan senaman berkala dan berterusan, tidak menghisap rokok. Okey. Dah. Itu je. Boleh tak ni? Damia. Ya? Ulang tadi weh soalan 4. Boleh tak? 4 C. 4. C ni ke? Yang ni? Okey. Okay, dia tanya 90% secara intersis antara sel yang keluar dari darah mesti dikembalikan ke sistem peredaran darah. Tapi dia tanya apa yang jadi kalau cecair intersis ni dia tidak kembali kepada salur P, salur kapilari darah tu. Patutnya dia dikembalikan lah patutnya, tapi dia tanya apa yang jadi kalau tak dikembalikan. Okey, jawapan dia cecair intersis ni kalau dia tidak dikembalikan, dia akan terkumpul di dalam ruang antara sel. Lepas tu, bila dia terkumpul, dia akan menyebabkan pembekakan kaki atau orang panggil dia macam odema. Oleh itu, dia akan menyebabkan bahan kumuh tidak dapat disingkirkan dan akhirnya komposisi darah tidak dapat dibekalkan. Faham tak Syazadi? Faham. Terima kasih. Okey. Ada lagi tak? Semua Damia. ke? Ya. Soalan first kan? Kan cuba pas soalan first. Kan? Soalan mana? Kan Soalan dia kan Damia kata yang ni. Yang atas lagi. Atas lagi. Yang ni? First one. Yang tu kan. Kan Damia kata dia mekanisme barisan pertahanan kedua kan? Macam mana Damia tahu? Damia cari dekat buku sebenarnya. Lepas tu Damia rasa macam Damia ada tanya cikgu lain sebenarnya. Lepas tu dia kata barisan pertahanan kedua. Sekejap. Sebab dia dah tembus kulit kan? Sebab dia dah tembus kulit. Sebab dia terpijak. Lepas tu macam mana pula? So kalau dah macam tu terus terlibat dengan fagositosis tu lah. Ni barisan pertahanan kedua sebab bila dia dah tembus kulit, bakteria tu kan masuk. So akan berlaku proses fagositosis tu untuk mencerna bakteria tu balik lah cerita. Faham tak cerita? Kalau macam kalau kita nak kata dia barisan pertahanan pertama, dia pertama ni dia macam untuk menghalang patogen. Dia macam ni dia function dia macam untuk menghalang patogen daripada memasuki badan. Kalau yang kedua pula, barisan pertahanan kedua pula dia bertindak terhadap patogen yang dapat melepasi barisan pertahanan pertama. Faham tak? Perbezaan barisan pertahanan pertama dengan barisan pertahanan kedua. Kita? Ya, okey. Faham. Okey, Thank you. betul eh? Faham. Okey. Maksudnya takutnya. Okey, yang lain okey tak? Saya ulang sekali lagi ya Zul. Okey Zul. Lapisan pertahanan yang pertama adalah macam apa? Kulit. Lagi apa Zul? Mucus pada hidung. Okey. Telinga. Okey. Itu adalah mekanisme pertahanan yang pertama. Kalau kita tengok dekat gambar ajar soalan 6, okey, dia dah terkena paku. Kemudian dia dah berdarah. Maksudnya dekat situ dia dah yang pertama tu dah tak buat apa-apa sebab dia dah terus masuk ke yang kedua. Yang kedua dia dah masuk ke dalam badan. So apa yang badan akan lakukan? So yang badan akan lakukan adalah proses fagositosis. Okay, boleh faham Zul? Okay, good. Tak boleh cakap Okay, siapa lagi ada soalan lain? Juwita? Cikgu kenapa? Boleh faham ke? Boleh, faham. Okey. Ada lagi soalan lain? Siapa yang belum ambil lagi modul?
Saya. Farah. Saya belum. Siapa Saya. yang